الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihat Al-Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali Ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, yang mana kita menyambung kuliah kita yang telah terhenti hampir setahun. Kita akan meneruskan pada bab yang ke-26 pada menyatakan tentang tasydid az-zina, iaitu kerasnya larangan atas perbuatan zina. Yang mana kita sampai pada muka surat, kalau kitab yang Jawi pada muka surat 147 pada baris yang kedua dari atas, ya. Kalau kitab yang Rumi pada muka surat 283 pada hikayat. Hikayat adalah seorang perempuan yang solihah dan suaminya tukang menempa pakaian, ini tukang jahit pakaian. Dan ada bagi perempuan itu laki-laki yang membawa air ke rumahnya tiap-tiap hari pada masa 30 tahun. Tiada pernah ia menilik kepada perempuan itu. Dan adalah pada satu hari memegang ia akan tangan perempuan itu, akan pegang yang sangat, kemudian lepasnya. Maka tatkala datang suaminya, maka bertanya perempuan akan dia, adakah jatuh dosa daripada engkau pada hari ini? Maka katanya tiada. Hanya ada satu perempuan membeli gelang daripada aku, maka tatkala melihat aku akan tangannya mencengang ini akan dagu, maka aku pegang akan tangannya, akan sebagai pegang yang sangat. Maka kata perempuan itu baginya, sungguhnya telah jatuh qisas, yakni balasannya pada isteri engkau, seperti engkau perbuat pada perempuan saudara engkau yang muslim. Maka tatkala besok hari datang laki-laki yang membawa air itu meminta maaf dan meminta uzur daripada perempuan itu, ya, maka berkata perempuan itu,
tiada mengapa atas engkau, hanya kesalahan itu daripada suamiku. Dan menunjuk atas demikian itu sabda Nabi SAW, pelihara olehmu daripada perempuan manusia, nescaya memelihara manusia daripada perempuan kamu. Ya, ini adalah sebuah hikayat, ya, tentang seorang wanita yang solehah, wanita yang solehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah berkahwin dan mempunyai suami, ya. Suaminya bekerja sebagai tukang menempa pakaian, ini tukang jahit pakaian, ya. Dan bagi perempuan tu, dia ada seorang yang dia upah setiap hari untuk membawa air, ya. Mungkin air tu nak ambil tu jauh namanya, ya, di sungai ataupun di perigi. Jadi dia mengupah seorang lelaki untuk menghantar air ke rumahnya, ya. Jadi selama 30 tahun khidmat lelaki tersebut, ya, kepada keluarga ini suami isteri ini, ya. Dan lelaki yang membawa air tu tak pernah sekali-kali pun dalam tempoh 30 tahun itu menilik ataupun melihat kepada perempuan ini, isteri kepada lelaki yang tukang jahit tadi. Tapi apabila tiba pada suatu hari, satu ketika, lelaki yang membawa air tadi, yang setiap hari datang menghantar air kepada rumah perempuan tersebut, dia telah pegang tangan perempuan itu dengan pegangan yang kuat. Ini dia pegang tangan perempuan itu, ya. Jadi selepas dipegang tu dia pun lepas. Jadi apabila suaminya pulang, isterinya bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, adakah jatuh dosa daripada engkau pada hari ini? Yakni, adakah engkau terlibat dengan sesuatu perbuatan dosa pada hari ini? Tanya perempuan tadi pada suaminya. Adakah jatuh dosa daripada engkau pada hari ini? Maksudnya, adakah engkau terlibat dengan sesuatu perbuatan yang mendatangkan dosa? Maka kata suaminya, tiada. Ini aku tak ada buat apa-apa perbuatan yang jahat pun. Hanya ada satu perempuan membeli gelang daripada aku. Maka tak kala melihat aku akan tangannya mencengang akan dagu. Yang ini mungkin dia tengok tangan perempuan tu cantik ke maknanya, halus kulitnya, ya, putih ke. Jadi dia tercengang melihat kecantikan, keindahan tangan perempuan tu. Maka dia pun terus pegang tangan perempuan tu. Ini pelanggan dia yang datang nak membeli gelang. Maka aku pegang akan tangannya akan sebagai pegang yang sangat. Jadi aku pegang tangan itu, pegang yang sangat kuat sangat, ya. Jadi disebabkan perbuatan suaminya itu pegang tangan pelanggan dia yang datang nak membeli gelang tu, maka sebagai kisasnya Allah Subhanahu wa taala, ya, timpakan kepada isterinya itu, lelaki yang datang mengirim air setiap hari itu datang pula pegang tangan dia, ya. Maka kata perempuan itu baginya, sesungguhnya telah jatuh qisas, yakni balasannya pada isteri engkau, seperti engkau perbuat pada perempuan saudara engkau yang muslim itu, ya. Ini sebagaimana suaminya itu pegang tangan pelanggan perempuan itu, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan qisas, yakni balasan kepada isterinya. Orang lain pula datang pegang tangan isteri dia, ya. Maka tak kala besok hari datang lelaki yang membawa air itu meminta maaf. Ini minta maaf lah, tak sengaja dia, ya, tak sengaja dia, mungkin tak apa yang mendorong dia tiba-tiba nak pegang tangan perempuan tu. Dia pun datang minta maaf, meminta uzur daripada perempuan tu, ya. Mungkin aku tak sengaja namanya, ya. Maka berkata perempuan itu, tiada maaf atas engkau, ya, hanya kesalahan itu daripada suamiku. Ini tiada mengapa, dia tak ada kesalahan apa yang dia nak minta maaf. Dia kata dia tak. Maknanya
kesalahan itu berpunca daripada tindakan suaminya sendiri yang pegang tangan perempuan wanita lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan qisas ke atas wanita itu, yang mana lelaki pembawa air itu pegang tangannya pula, ya. Dan menunjuk atas demikian itu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelihara olehmu daripada perempuan manusia, nescaya memelihara manusia daripada perempuan kamu. Yakni jangan kita mengganggu ataupun memikat, ya, wanita lain, ini yang isteri kepada manusia-manusia lain, ini isteri-isteri orang. Jangan kita nak mikat atau mengurat, ya. Kerana apa? Itu akan mendatangkan akibat yang sama ke atas isteri-isteri kamu, ya. Pelihara olehmu daripada perempuan manusia, nescaya memelihara manusia daripada perempuan kamu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara isteri-isteri kita, anak-anak perempuan kita, apabila kita sendiri memelihara diri kita daripada mengganggu ataupun menyentuh wanita-wanita lain. Bau yang teramat busuk di neraka, kata Makhul, bertiup atas ahli neraka bau yang sangat jahat, ini bau yang sangat busuk. Maka berkata mereka itu, hai Tuhan kami, yakni ahli neraka tu berseru, mohon kepada Allah, hai Tuhan kami, tiada kami dapat bau yang terlebih busuk daripada ini. Maka dikatakan orang, inilah bau orang berzina. Ini bau busuk yang di dalam neraka itu adalah busuk daripada bau orang yang berzina. Dan tersebut pada hadis, barang siapa berzina atau meminum arak, ditanggal Allah daripadanya akan imannya seperti mencabut seorang akan baju daripada kepala. Faedah, tatkala maksud Nabi Musa AS akan memerangi kaum Jababirah. Ini sebuah kisah, faedah daripada bab ini, menerangkan tentang kisah Nabi Musa AS dan kaumnya memerangi kaum Jababirah. Ini kaum Jababirah ni kaum-kaum yang menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipimpin oleh Bal'an ibnu Ba'ura, ya. Berkata kaum Bal'an ibnu Ba'ura baginya bahawasanya Musa sangat banyak tentera sertanya. Ini pengikut-pengikut Bal'an ini memberitahu kepada Bal'an bahawa kaum Nabi Musa ni kuat, ya, tentera mereka ni banyak, bahawasanya Musa sangat banyak tentera sertanya. Maka berkata Bal'an, hiasi olehmu akan segala perempuan dan beri olehmu akan mata benda kepada mereka itu. Kemudian suruh akan mereka itu pergi berjual pada askar kaum Musa, dan suruh olehmu akan tiap-tiap seorang daripada mereka itu bahawa jangan menegah akan dirinya daripada askarnya. Maka jika berzina seorang daripada mereka itu, memadalah kamu akan mereka itu. Jadi golongan penderhaka-penderhaka yang dipimpin oleh Bal'an ibnu Ba'ura ni, mereka mencari jalan bagaimana untuk mengalahkan tentera Nabi Musa AS. Tentera Nabi Musa AS, ya, daripada kalangan Bani Israel tu sangat banyak, ya. Jadi bagaimana nak mengalahkan tentera Nabi Musa AS yang sangat banyak ini? Maka Bal'an memberitahu kepada pengikut-pengikutnya supaya menghias segala perempuan-perempuan yang cantik-cantik untuk menggoda askar-askar Nabi Musa AS, ya. Jadi mereka cuba memperdaya askar-askar Nabi Musa AS dengan wanita-wanita yang cantik dan mata benda, yakni segala kenikmatan-kenikmatan duniawi, kebendaan-kebendaan duniawi.
Maka jika berzina seorang daripada mereka itu, memadalah kamu akan mereka itu. Ini kata Bal'an, kalau seorang daripada askarnya itu pun tergoda lalu berzina dengan wanita-wanita kita, ya, maka itu pun dah cukup untuk melemahkan mereka. Itu kata Bal'an. Maka memperbuat mereka itu seperti barang yang disuruh oleh Bal'an, yakni mereka menghiaskan wanita-wanita mereka yang cantik-cantik untuk menggoda askar-askar Nabi Musa AS, ya. Dan mereka ditawarkan, dihiaskan dengan kebendaan-kebendaan emas, perak dan permata, ya. Maka menurun Allah Ta'ala akan penyakit ta'un atas kaum Nabi Musa. Yang ini apabila askar-askar Nabi Musa AS terlibat dengan perbuatan zina, ini tergoda, terkesan dengan godaan wanita-wanita daripada kaum Bal'an tadi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menurunkan bala musibah ke atas kaum Nabi Musa, ini Bani Israel, iaitu penyakit ta'un. Maka mati daripada mereka itu pada satu hari 70,000, ya. Satu hari 70,000 daripada kaum Nabi Musa itu mati disebabkan penyakit ta'un, yang berpunca daripada perlakuan zina yang dilakukan secara terang-terangan oleh askar-askar Nabi Musa AS. Kerana bahawasanya kejahatan apabila nyata pada satu kaum, yakni apabila perlakuan kejahatan itu sudah mulai terzahir, ya. Biasanya orang nak buat jahat ni dia buat sembunyi-sembunyi, tapi apabila kejahatan itu sudah mulai nyata, terzahir, ya, tanpa ada rasa segan silu, dilakukan di hadapan khalayak, nyatalah pada mereka itu penyakit ta'un. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan wabak penyakit ta'un kepada Bani Israel. Dan apabila mengurang mereka itu akan sukatan dan timbangan pada berjual beli, datang akan mereka itu kemarau dan zalim raja-raja. Ini peringatan ini untuk, bukan katakan hanya untuk kaum Bani Israel saja, tapi setiap kaum-kaum yang mendiami atas muka bumi ini, ya, apabila tersebarnya perbuatan maksiat dilakukan secara terang-terangan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turunkan wabak penyakit. Dan apabila mereka mengurangi akan sukatan dan timbangan dalam jual beli, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mendatangkan ke atas mereka itu kemarau dan kezaliman raja-raja. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bangkitkan raja-raja, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang menzalimi rakyatnya. Maka kurang berkat pada tumbuh-tumbuhan dan mahal segala jual-jualan, yakni segala barang-barang keperluan nak dibeli hanya dapat dibeli dengan harga yang mahal, ya. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, ya, tumbuh, bukan tak tumbuh, tapi kurang berkatnya, ya, mungkin kurang hasilnya. Dan apabila menegah mereka itu akan zakat, yakni apabila suatu kaum itu menegah mereka itu akan zakat, ini tidak mahu membayar zakat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menahankan hujan daripada mereka itu. Kita ni alhamdulillah dah, ya, orang kita ni rajin bersedekah, ya, suka bersedekah, zakat. Bukan kata zakat setahun sekali, ni kalau boleh sebulan sekali pun nak bayar zakat, ya. Maka alhamdulillah kita ni hari-hari hujan, alhamdulillah berkat, ya, dengan sedekah dan zakat. Baik, sebuah hikayat, kata setengah daripada orang salihin, melihat aku akan tukang besi mengambil besi di dalam api dengan tangannya. Ini sebuah kisah hikayat yang menakjubkan, ya. Kata setengah daripada orang salihin, yakni para salihin yang telah meriwayatkan hikayat ini, ya, melihat aku akan tukang besi. Dia telah melihat seorang tukang besi mengambil besi di dalam api dengan tangannya. Jadi kalau kita pernah tengok tukang besi buat kerja, dia leburkan besi itu dalam api itu, di mana boleh pegang dengan tangan dia? Besi itu dah sampai merah menyala, nak pegang dengan tangan dia nanti kan terbakar, ya. Biasanya kita ambil dengan besi sepit pula, ya, nak pegang dia besi yang di dalam api itu. Tapi si salih ini melihat seorang tukang besi mengambil besi
Yang panas itu di dalam api dengan tangannya, dia pegang macam tu je. Maka tiada mudarat akan dia oleh api. Yang ini tak memberikan sebarang kesan mudarat, tak terbakar, tak melecur, ya. Maka aku bertanya akan dia daripada demikian itu. Yang ini solehin itu, orang yang soleh tadi itu bertanya kepada tukang besi itu, apa yang menyebabkan kamu dapat kelebihan ini, boleh ambil besi dalam api dengan tangan saja? Maka katanya, adalah daripada jiranku, satu perempuan yang elok rupanya. Maka bergantung, yakni terpikat hatiku dengan dia. Maka tiada mendapat aku daripadanya kerana waraknya. Kemudian datang kemarau pada setengah tahun. Maka berkata perempuan itu, beri makan olehmu akan daku sesuatu kerana Allah. Maka kataku, hingga engkau serahkan diri engkau akan daku. Maka berkata perempuan itu, tiada jalan bagiku kepada maksiat Allah. Maka pulang ia ke rumahnya. Ini kata si tukang besi itu, nak menceritakan bagaimana dia mendapat kelebihan pegang besi dalam api itu dengan tangan dia tu, ya. Katanya, aku ada jiran, ya, jiran aku tu seorang perempuan yang cantik, elok rupa parasnya, ya. Maka hatiku sudah terpikat kepada jiranku itu, perempuan tu, ya. Maka satu ketika, disebabkan kemarau yang panjang hampir setengah tahun, maka jiranku itu, ini perempuan tersebut, datanglah ke rumah tukang besi ini, minta makanan sedikit. Ya, disebabkan kemarau, maka tiada makanan, mungkin ya, tumbuh-tumbuhan tak dapat hidup, tak dapat tumbuh, tak mengeluarkan hasil. Maka wanita tadi datang ke rumah tukang besi itu, minta makanan, berilah sedikit makan kepada aku kerana Allah, beri makan olehmu akan daku sesuatu kerana Allah. Maka kata tukang besi itu, katanya, aku boleh bagi, tapi kamu kenalah serahkan diri kamu kepada aku. Ini dia minta wanita tu menyerahkan tubuhnya kepada diri, ya. Kalau nak makan lah, ya, kata tukang besi itu. Maka berkata perempuan itu, tiada jalan bagiku kepada maksiat Allah. Ini wanita itu tidak sanggup untuk menyerahkan maruah dirinya hanya untuk mendapatkan makanan daripada tukang besi tersebut. Maka dia pun pulang ke rumahnya tanpa mendapat sebarang makanan daripada tukang besi itu. Dan pada hari yang kedua, keesokan harinya, datang ia, berkata ia, ini wanita tersebut, jirannya itu, yang cantik rupa paras, elok rupanya, datang lagi ke rumah tukang besi dengan berkata, ia, beri makan olehmu akan daku kerana Allah. Maka apa kata tukang besi itu? Maka aku kata baginya seperti dahulu juga. Jadi kalau kamu nak makanan, kamu serahkan diri kamu kepada aku. Maka tertegah perempuan itu. Ini perempuan itu pun tidak sanggup untuk menyerahkan maruah dirinya. Maka pulang ia ke rumahnya. Kemudian datang ia hari yang ketiga. Maka berkata ia, beri makan olehmu akan daku kerana Allah. Ini lapar sangat, dah sampai 3 hari tak ada makanan. Maka sungguhnya telah memberi mudarat akan daku oleh lapar. Jadi disebabkan kelaparan 3 hari dah tak dapat makan, ya. Sakit pun mulai datang, ya. Tubuh badan dia mungkin dah jadi makin lemah, ya. Telah mendatangkan mudarat pada tubuh badan dia. Maka aku berkata baginya seperti dahulu juga. Ini tukang besi itu kata, kalau kamu nak makanan, aku boleh bagi, tapi kamu kenalah serahkan diri kamu kepada aku. Maka masuk ia ke tempatku. Jadi perempuan tu pun masuk ke rumah si tukang besi itu. Maka aku jadikan makanan di hadapannya. Ini tukang besi itu pun menyediakan makanan di hadapan wanita tersebut. Maka berkata ia, jadi wanita itu pun kata, bagilah makan, beri makan olehmu akan daku kerana Allah. Jadi dah kamu dah hidang makan tu, bagilah aku makan. Maka kataku tiada. Jadi tukang besi itu kata, tak ada. Ini aku hanya nak tunjuk pada kamu, aku ada makanan, ya. Tapi kalau kamu nak makanan ni, kamu kenalah serahkan diri kamu kepadaku.
maka keluar ia daripada aku. Kata tukang besi itu. Wanita itu pun kembali ke rumahnya. Kemudian datang ia pada hari yang keempat. Ia kelaparan dia dah semakin sangat, ya. Dan berkata ia, beri makan olehmu akan daku kerana Allah. Sampai 4 hari datang wanita tu, jiran dia datang minta makan, ya. Maka kataku, kata tukang besi tu, tiada. Kalau kamu nak, kamu kena serah tubuh badan kamu padaku. Maka masuk ia tempatku. Maka masuklah wanita tu ke rumahnya. Maka aku hantarkan makanan di hadapannya. Maka dihidangkan makanan di hadapan wanita tersebut. Maka mendapat akan daku Tuhanku dengan kasih sayangnya. Maka aku berkata pada diriku, iaitu apabila sampai pada hari yang keempat tu, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan kasih sayangnya campakkan dalam hatinya rasa kesihan pula, ya, kesian perempuan ni. Maka aku berkata pada diriku, ini perempuan tertegah ia daripada maksiat, padahal ia di dalam kelaparan, dan aku tiada tertegah daripadanya. Hai Tuhanku, bahawasanya aku taubat kepada Engkau. Yang ini datang rasa keinsafan dalam hati si tukang besi tu, melihatkan keadaan wanita tu, ya, jirannya, ya, yang dalam keadaan lapar, mengharapkan belas kasihan daripada jirannya yang si tukang besi ni, minta makanan, ya. Namun dalam keadaan yang sangat memerlukan itu, sekali-kali dia tidak sanggup untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam keadaan yang terpaksa, walaupun keadaan itu, ya, begitu sukar untuk dia hadapi dengan kelaparan selama beberapa hari, tetap dia menegah dirinya daripada melakukan maksiat. Jadi rasa keinsafan itu mulai timbul dalam hati si tukang besi itu, ya. Maka dia berkata dalam hatinya, perempuan ni tertegah ia daripada melakukan maksiat, padahal ia dalam kelaparan. Kalau setengah-setengah orang lain tu, ya, dia dah tak kira dah, janji dapat makan je, serah diri ke, serah apa yang ada, semua diserahkan je, janji dapat makanan, ya. Dan aku tiada tertegah daripadanya. Hai Tuhanku, bahawasanya aku taubat kepada Engkau. Ya, ini datanglah perasaan menyesal di dalam hati si tukang besi itu. Maka bertaubat ia. Dan aku berkata baginya, ini berkata si tukang besi itu kepada wanita tersebut, makan olehmu kerana Allah, makanlah kamu kerana Allah, ya. Maka berkata perempuan itu, hai Tuhanku, jika ada ia sebenar, maka haramkan olehmu akan dia atas api pada dunia dan akhirat. Ini wanita tersebut, ya, dengan kesolehan dia memelihara dia daripada melakukan maksiat, ya, memelihara farajnya, kemaluannya daripada melakukan maksiat, ya. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan keikhlasan si tukang besi tadi itu memberi dia makan. Dia berkata, ya Allah, kalaulah betul si tukang besi ni bagi aku makan dengan ikhlas hatinya, ya Allah, maka kau haramkanlah atasnya tu api di dunia dan api di akhirat. Doa wanita tu yang menyebabkan si tukang besi itu dapat ambil besi di dalam tempat bakar besi itu dengan tangannya, disebabkan doa yang dipohonkan oleh wanita yang merupakan jirannya, ya. Itulah punca dia mendapat kelebihan itu. Karamah lah kita panggil, ya tak? Apabila pada orang beriman, karamah tu Allah Ta'ala tunjukkan dengan sebab doa, keberkatan doa seorang wanita yang solehah tadi, yang memelihara dirinya daripada melakukan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun dalam keadaan dia terdesak, kelaparan, memerlukan makanan, namun tetap dia tahan diri dia daripada melakukan dosa maksiat kepada Allah. Maka dia berdoa, ya Allah, jikalau si tukang besi ni bagi aku makan kerana-Mu, semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, kalau benar niatnya ikhlas, ya Allah, maka haramkan olehmu akan dia atas api pada dunia dan akhirat. Jadi di dunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tunjukkan kepada orang-orang yang soleh bahawa lelaki tersebut mengambil besi di dalam api dengan tangannya itu tanpa mendatangkan sebarang mudarat
ya, maka di akhirat, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan perkenan doanya, dan sungguhnya telah memperkenankan akan doanya oleh Allah Taala. Dan daripada Nabi SAW, barang siapa kuasa atas perempuan atau jariah dengan haram, kemudian meninggal ia, akan dia kerana takut ia daripada Allah Ta'ala, nescaya diamankan dia oleh Allah Ta'ala daripada terkejut yang besar pada hari kiamat, Yaumul Fazail Akbar, Yaumul Fazail Akbar, dan diharamkan atasnya akan api neraka dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Ini barang siapa yang berkuasa atas perempuan-perempuan ataupun jariah hamba-hamba sahayanya, yang ini berkuasa mampu untuk melakukan perbuatan yang haram dengan hamba-hamba ataupun dengan perempuan-perempuan, namun dia meninggalkan perbuatan tersebut kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengamankannya dalam kehidupan akhirat nanti daripada terkejut besar melihatkan keadaan kucar kacir, huru hara pada hari kiamat, ya? Dan diharamkan atasnya api neraka dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Allahu Akbar. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ya, mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripada bab yang ke-26 ini pada menyatakan tasydiduz zina, ya, lebih sangat bersangatan, larangan ke atas perlakuan zina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara diri kita, kaum keluarga kita, anak isteri kita, ya, saudara mara kita daripada perbuatan zina. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya sentiasa bertaubat, ya, daripada melakukan segala kemaksiatan. InsyaAllah ada apa-apa nak tanya soalan sebelum ada apa-apa nak tanya tak? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tak ada apa tanya? Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah nanti untuk kuliah yang seterusnya kita akan sambung pada bab yang ke-27 pada menyatakan kejahatan perbuatan liwat dan siksaan bagi orang-orang yang melakukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara diri kita dan seluruh ahli keluarga kita, saudara mara kita dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.